السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, lafaz niat sembahyang hari raya fitrah. Usalli sama jugalah dengan hari raya Aidil Adha, cuma kena ta'yin tu adha lah. Usalli sunnatan li'aidil fitri, kalau adha li'aidil adha, raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku sembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okey. Sembahyang hari raya, sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya Aidil Adha. Dia panggil, kalau hari raya Aidil Adha dia panggil Al-Aidul Akbar. Kalau hari raya Aidil Fitri dia panggil Al-Aidul Asghar. Raya kecil, raya besar. Sembahyang hari raya merupakan sembahyang yang paling afdal di kalangan sekalian sembahyang-sembahyang sunat. Dan sembahyang yang paling afdal di kalangan sembahyang hari raya Aidil Fitri dengan Aidil Adha lebih afdal. Sebab dipanggil Al-Aidul Akbar. Dia panggil sebagai Al-Aidul Akbar. Sebab apa sembahyang sunat Aidil Adha itu sembahyang yang paling afdal di kalangan sembahyang-sembahyang sunat lain? Kerana sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri, sembahyang sunat hari raya Aidil Adha, dia seolah-olah menyerupai sembahyang fardu. Pada satu pendapat ulama, dia semacam sembahyang fardu. Bahkan dalam mazhab Hanafi sembahyang hari raya wajib. Dan sebab yang kedua kenapa dia jadi sembahyang sunat yang paling afdal ialah kerana dia perlu ta'yin waktu. Sebab tak sah kalau sekarang kata usalli sunnatal Aid, tak sah. Sembahyang tak sah. Kena Aid apa? Aidil Fitri, Aidil Adha, dia kena ta'yin. Sebab yang ketiganya ialah kenapa dia sembahyang sunat yang paling afdal? Kerana dia tu khilaf keadaan sunat hari raya ni adakah fardu kifayah ataupun tidak. Dengan makna fardu kifayah ni macam sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat tu sendiri sunat, tapi perbuatan tu untuk satu kampung fardu kifayah. Adakah fardu kifayah ataupun tidak? Khilaf. Kalau kata fardu kifayah dengan makna kalau satu kampung tak buat, berdosa berlaku. Cuma kelebihan sembahyang hari raya Aidil Adha kenapa lebih afdal? Kerana dia berada pada Syahril Haram, pada bulan-bulan haram berat, iaitu Zulhijjah. Dalam keadaan bulan Zulhijjah tu ada ibadat haji dan ibadat udhiyah, ibadat korban. Menyebabkan sembahyang hari raya Aidil Adha lebih bagus daripada sembahyang hari raya Aidil Fitri.
Adapun dari sudut takbir raya Aidil Fitri lebih afdal daripada takbir raya Aidil Adha. Itu dari sudut takbir. Bukan takbir dalam sembahyang tu, takbir ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hak tu lebih afdalnya takbir sembahyang hari raya Aidil Fitri, kerana takbir sembahyang hari raya Aidil Fitri itu dinaskan dalam dalil. Adapun takbir ketika sembahyang hari raya Aidil Adha tidak mansus, tidak dinaskan. Hanya dinaskan dalam sembahyang hari raya Aidil Fitri. Itu sebab kenapa lebih afdal. Cuma pandangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Asnal Matalib Syarah Raudhil Talib, dia kata sembahyang hari raya Aidil Fitri dengan sembahyang hari raya Aidil Adha sama. Tak ada beza dari sudut keafdalan. Jadi ada khilaf lah. Kalau afdal macam tadi panjang-panjang kita sebut tu, kalau tidak afdal sama. Itu pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Al-Asnal Matalib Syarah Raudhil Talib. Habis, selesai. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dia ada lagi topik dia. Sekejap 382. Sembahyang hari raya juga dia macam sembahyang kusuf dengan sembahyang istisqa. Iaitu sembahyang hari raya, sembahyang kusuf, sembahyang istisqa ni khususiat umat Nabi SAW. Tidak ada pada umat yang selain daripada Nabi SAW. Dan kali pertama Nabi SAW sembahyang raya Aidil Fitri itu pada tahun yang kedua Hijrah. Kerana pada tahun kedua Hijrah itulah berlaku pensyariatan Ramadan, pensyariatan zakat fitrah. Ketika itu adalah raya, sembahyang raya. Jadi sembahyang raya kali pertama yang dibuat Nabi SAW ialah sembahyang hari raya pada tahun kedua Hijrah. Kemudian lepas pada tu barulah buat Aidil Adha pada bulan haji. Adapun fardu Ramadan tu berlaku ketika mana berada bulan Syaban. Ketika mereka melalui bulan Syaban, maka turun kefarduan wajib puasa bulan Ramadan. Kewajipan zakat fitrah pula berlaku ketika mana mereka sedang puasa Ramadan. Gitu. Jadi kefarduan Ramadan berlaku pada bulan Syaban, kefarduan zakat berlaku pada bulan Ramadan. Dan satu hari daripada bulan Ramadan itu lebih afdal daripada satu hari pada hari raya, hari raya Aidil Fitri. Hari raya Aidil Fitri nak bandingkan satu hari daripada bulan Ramadan, satu hari bulan Ramadan itu lebih afdal daripada sembahyang daripada satu hari daripada Aidil Fitri. Aidil Fitri, hari raya Aidil Fitri, bila itlaq dalam kitab hari raya Aidil Fitri satu saja, iaitu 1 Syawal. Bukannya macam kita 30 Syawal. Itu bid'ah. Kemudian pula dia tu sunat muakkad. Sembahyang hari raya ni sunat muakkad kerana Nabi SAW senantiasa buat dia tanpa tinggal. Patutlah nak hujan punya. Hujan tu. Ya. Iaitu kerana Nabi SAW sentiasa buat sembahyang raya. Hanya dia pernah meninggalkan sembahyang hari raya Aidil Adha kerana sibuk buat haji, sibuk dengan pekerjaan haji. Walaupun begitu, sebagian ulama menanggung kata Nabi SAW sembahyang juga, cuma sembahyang sendiri sebab terlalu sibuk mengerjakan perkara-perkara berkaitan dengan haji. Waktu untuk dia sembahyang raya tu ialah selepas daripada terbit matahari. Terbit matahari ni bukan kena bulat matahari tu ada terbit dah, walaupun sikit pun itu dah memadai awal-awal untuk sembahyang raya. Cumanya tak afdal lah. Afdalnya ketika mana irtifa'us syams, ketika mana naiknya matahari qadar segala. Lebih kurang pukul 8, 7.50 gitu, boleh dah lah sembahyang, sunat sembahyang 8 suku ke. Sebab tu ada penetapan waktu ketika mana masjid nak sembahyang. Dan orang-orang perempuan yang haid disunatkan untuk dia berada di pintu-pintu masjid untuk dia mendengar khutbah raya, walaupun dia tidak boleh sembahyang raya. Kalau dia masuk masjid, hukum dia haram lah kalau dia tu haid. Kita disunatkan untuk melewatkan sembahyang ketika mana matahari terbit dan meninggi qadar segala, kerana nak elok daripada khilaf pandangan mazhab Maliki yang kata waktu sembahyang ketika tu.
Waktu sembahyang berlaku mula-mula ketika mana tertingginya matahari qada segala. Kalau mazhab Syafi'i semata-mata naik matahari walaupun sikit saja sudah masuk waktu. Tapi tak afdal. Afdalnya irtifa'us syams, tertingginya matahari qadra rumhin, ketika mana qada segala. Dan sunat untuk buat sembahyang hari raya tersebut di dalam masjid, kecuali kalau sangat banyak orang sehingga masjid tak mampu nak buat, maka sunat buat di tanah lapang. Sunat buat di tanah lapang, di padang yang luas lah. Tu pun kalau tak hujan pula. Habis lafaz niat hari raya haji, jadi makmum. Ni kalau jadi makmum pula. Usalli sunnatan li'idil adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi syarat-syarat niat berjemaah, syarat-syarat imam makmum sama macam syarat-syarat sembahyang jemaah yang lain. Usalli sunnatan li'idil adha, aku sembahyang sunat hari raya haji, rak'ataini, 2 rakaat, makmuman, makmum kerana Allah Ta'ala. Habis. Kita dah terang lah. Kemudian lafaz niat mandi hari raya fitrah masuk pula berkaitan dengan mandi hari raya. Nawaitul ghusla min yaumi 'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi daripada hari raya fitrah, sunat kerana Allah Ta'ala. Tu lafaz niat mandi hari raya haji. Nawaitul ghusla min yaumi 'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi daripada hari raya haji, sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi raya haji, raya fitrah, sunat mandi. Masuk waktu mandi raya ni ketika mana berlaku separuh malam, nisful lail. Sebab apa separuh malam? Supaya luas waktu bagi orang yang duduk di pedalaman nak keluar. Sebab berlaku orang yang berada di pedalaman dia keluar sebelum subuh. Jadi kalau mandi itu berlaku ketika mana terbit fajar ataupun subuh, payahlah untuk mereka. Ni untuk zaman dulu. Mereka mengambil kira juga orang-orang yang duduk di pedalaman. Tapi kalau kita tak ada masalah lah. Lebih afdalnya macam sembahyang Jumaat, iaitu dekat-dekat nak sembahyang baru kita mandi. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qala al-musannif rahimahullah, syarat dan rukun sembahyang hari raya itu adalah seperti sembahyang yang lain juga. Sembahyang apa? Sembahyang fardu, sembahyang sunat, sama je. Fardu-fardunya adalah sembahyang sunat hari raya. Tetapi perbezaan sembahyang hari raya dengan sembahyang lain pada beberapa perkara sahaja, iaitu beberapa perkara sunat kemudian, yakni selepas daripada takbiratul ihram, imam atau makmum atau sembahyang seorang diri, dia panggil munfarid, membaca wajjahtu. Apa maksud dia? Baca doa iftitah. Kita dah bahas lah. Doa iftitah ni sunat ketika mana belum bercakap apa-apa lagi. Takbir-takbir terus baca doa iftitah. Kalau baca dah ta'awudz, maka tak sunat kembali semula kepada doa iftitah, tak sunat. Dia dah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, silap, walaupun lupa sekalipun, maka tak sunat dah kembali kepada doa iftitah. Sama lah, sama ada tu imam, makmum, sembahyang sendiri, sembahyang raya, sembahyang bukan raya, sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang nazar, maka sunat baca wajah tu, kecuali sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tidak disunatkan meskipun kita itu sembahyang di atas kubur, dan meskipun kita sembahyang ketika sembahyang jenazah ghaib. Tu kita dah bahas dah pada sesi yang lepas. Sunat iftitah tu ada syaratnya. Kemudian takbir, lepas daripada wajah tu takbir lah, yakni takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian takbir apa lagi? Takbir hayat, takbir sunat hayat. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali, yang selain daripada takbiratul ihram. Dan sunat yang takbir 7 kali 5 kali, kalau tidak buat, tidak sunat sujud sahwi. Kalau sujud sahwi batal sembahyang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Beza dengan mazhab Hambali, kalau tertinggal sunat hayat maka sunat sujud sahwi.
maka membacalah, yang ni sunat pula baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sunat baca apa? Sunat baca hak ni lah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai situ dulu. Sampai situ tu dia panggil lah sebagai zikir al-baqiyatus salihat. Dalam Quran sebut wal baqiyatus salihat, surah Al-Kahfi ayat 46 tu. Wal baqiyatus salihat menurut menurut Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maksud al baqiyatus salihat ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka sunat baca di celah-celah takbir 7 kali, di celah-celah takbir 5 kali. Takbir 5 kali. Dan kalau dia zikir lain boleh tak? Zikir lain. Maka kalau zikir lain boleh, harus selama mana tidak bercerai yang panjang antara takbir pertama dengan takbir kedua. Sebab dia nak baca zikir yang tidak warid. Mestilah dia baca dalam keadaan tidak pisah yang panjang antara takbir pertama dengan takbir kedua. Antara jaiz lain, antara zikir lain yang harus ialah tambahan yang disebut dalam kitab kita, wala haula wala quwata illa billahil azim. Jadi kalau kita tambah zikir lain, bukan zikir lain lah, tambah zikir lain. Bukan zikir lain. Zikirnya yang sunat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tak tambah zikir lain? Harus, kalau tidak panjang perceraiannya. Antara yang harus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuma ya kadang-kadang tu imam cepat kau, tak ada baca wala haula illa Allah dah. Tu. Jadi sunat pula bila baca zikir subhanallah ni pula sunat secara sir. Sunat secara sir. Takbir saja secara jahar. Sunat takbir secara jahar, tasbihnya sir. Tasbihnya secara sir. Kemudian macam biasalah, kita angkat tangan qadar setentang dengan bahu. Jari ni setentang dengan telinga bawah ni, jari atas ni setentang dengan telinga atas ni. Ni parah bahu. Lepas tu letaklah tangan kanan di atas tangan kiri. Cara pegangnya ni pandangan mu'tamad. Kalau macam ni pandangan yang kedua. Ni pandangan mu'tamad, kita genggam. Dia panggil lengan ke apa? Panggil apa? Pergelangan tangan. Lengan pula dah. Okey, kalau seorang tu takbir 7 kali, dia takbir mualat. Dia takbir banyak kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan sekali dia angkat tangan lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 7 kali. Batal ke tak dia punya sembahyang? Jawapan dia adalah tidak batal menurut Imam Ramli. Menurut Imam Ramli tidak batal selama mana dia tidak tambah lebih daripada 7. Dan dia tak tambah lebih daripada 5 pada rakaat kedua. Jadi boleh lah. Kalau ditambah selit takbir, tambah selit dengan tasbih lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 7 kali, 5 kali. Menurut Imam Ramli tak batal. Tapi menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah batal kerana berturut-turut. Batal kerana berturut-turut. Jadi sebab itulah kalau kita dalam Syekh Ibn Hajar sebut, kalau kita mengikut imam yang bermadhab Hanafi, imam yang bermadhab Hanafi, yang mana takbirnya itu mualat terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, maka ketika itu wajib mufaraqah. Kata Syekh Ibn Hajar, sebab dia batal. Tapi Syekh Ramli tak batal. Selagi mana tak tambah lebih daripada 7, tak tambah lebih daripada 5, tidak batal dia punya sembahyang. Jadi khilaf lah dari sudut batal tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tu pada tiap-tiap antara takbir yang 7, tiap-tiap antara celah pada rakaat yang pertama, dan pada tiap-tiap antara takbir celah yang 5 kali pada rakaat yang kedua. Sebab apa? Kerana rakaat yang pertama itu 7 kali, dan tasbihnya tasbih rakaat pertama tu 6 kali. Jadi kalau kita 7 kali takbir, celah tasbih tu 6 kali ya. Dan rakaat yang kedua takbir yang kedua tu 5 kali, dan tu ulang 2 kali. Dan tasbih takbir rakaat kedua tu 4 kali. Yang lain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan takbir
yang nak masuk 7 kali 5 kali tu tak ada subhanallah walhamdulillah, tak ada. Jadi tak payahlah baca. Tak payah baca subhanallah pula celah-celah tu. Dan takbir lah tak ada. Lepas takbir tu terus baca Fatihah tu dan sebagainya. Dan takbir bangkit daripada sujud. Ni yang ataf kepada takbiratul ihram. Tak payah celah juga ketika mana takbir bangkit daripada sujud. Bila takbir bersujud, Allahu akbar, kita kena buat 5 kali. Sebelum buat 5 kali tak payah dah subhanallah lagi. Takbir dulu Allahu akbar, baru subhanallah. Takbir pula subhanallah, takbir pula subhanallah, takbir pula subhanallah, takbir tak payah dah. Habis baca surah. Tu. Jadi sunat untuk dia buat tu ketika mana di celah-celah antara takbir. Okey, sekarang kita nak bahas pula tentang takbir itu sendiri. Takbir pada rakaat pertama itu berlaku sebelum baca Quran, sebelum baca Fatihah lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun kita sembahyang sunat raya yang qada sekalipun. Walaupun sembahyang sunat raya yang qada sekalipun, tetap bacanya itu sunat sebelum baca Fatihah. Dan juga sebelum baca ta'awudz, sebelum baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan takbir 7 kali sunat dengan yakin. Kalau kita syok 7 ke 6, 7 ke 6, 6, maka tambah satu lagi, Allahu akbar. Jadi takbir ni selain daripada takbiratul ihram, dan selain daripada takbir rukuk, dan selain daripada takbir bangkit daripada sujud. Jadi kalau dia syok 5 ke 6, 5 ke 6, 4 ke 5, 4 ke 5, 4, 6 ke 7, 6 ke 7, 6. Jadi dia sunat takbir tu serta angkat tangan lah setiap takbir tu qadar parah bahu dia. Parah bahu dia. Okey. Jadi waktu takbir 7 kali ataupun 5 kali itu berlaku antara doa iftitah dengan ta'awudz. Makna lepas takbir ihram, Allahu akbar, baca doa iftitah dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Habis-habis, lepas tu barulah takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, dan barulah ta'awudz baca Fatihah. Begitu. Kalau dia tinggal dalam keadaan sengaja ataupun lupa, dia tertinggal takbir tadi dalam keadaan sengaja ataupun lupa, kemudian masuk ta'awudz ataupun bacaan surah, bukan, dia masuk, dia terlupa baca takbir 7 kali, walaupun secara lupa sekalipun, dia dah masuk dah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi belum baca Fatihah, maka tak luput lagi takbir tersebut, boleh dia takbir. Tak luput lagi. Qaidnya selagi mana tidak berada dalam bacaan Fatihah. Kalau dah baca Fatihah, tak sunat dah lah takbir semula. Tu. Tapi lah kita ni dia sebut gini. Kalaulah dia ulang semula. Sekarang ni tak sunat, tak boleh tak sunat ulang semula. Kalau kita baca Fatihah dah, baru teringat Allah tak takbir lagi, tak sunat ulang semula. Andai kata dia ulang pula, sunat kena ke tak ulang bacaan Fatihah semula. Dia dah baca Fatihah dah, dia terlupa takbir tadi, dia pun ulang balik, padahal tak sunat dah ulang, dia ulang pula. Kena dah ulang Fatihah dia? Jawapan dia tak wajib ulang, cuma sunat ulang. Sunat ulang Fatihah semula. Walaupun kita kata berlaku pengulangan pada rukun qauli. Fatihah tu baca banyak kali tu. Tadi Fatihah dah, ni disebabkan dia tu takbir semula selepas amin tu, dia sunat ulang semula Fatihah. Dia sunat ulang semula baca Al-Fatihah. Walaupun terhasilnya takarrur ataupun acap kali berulangnya rukun qauli, yang mana ulang rukun qauli ni atas pandangan dhaif batal sembahyang dia. Walaupun atas pendapat kata batal, yang mengatakan batal rukun qauli kalau ulang sekalipun, tapi dalam bab ni tetap sunat ulang. Kalau dia ulang semula takbir dalam keadaan selepas baca Fatihah, maka sunat ulang semula takbir, sunat ulang semula takbir, sunat ulang semula Fatihah.
Kerana apa? Kerana pandangan dhaif yang mengatakan batal tu kalau tak ada uzur. Sedangkan sekarang ni ada uzur. Dia tidak baca takbir 7 kali ataupun 5 kali tu. Tapi kalau dia dah rukuk dah, dia teringat, tadi tak baca takbir, dia pun patah balik berdiri untuk takbir, batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Jadi kalau contoh kita sembahyang dengan tu imam, tu imam tinggal takbir 7 kali, tinggal takbir 5 kali, tinggal takbir belaka. Dia tak buat langsung. Tu imam tak buat langsung takbir 5 kali, tak buat langsung takbir 5 kali. Ataupun dia buat lebih daripada 7 kali, lebih daripada 5 kali, ataupun kurang daripada 5 kali, kurang daripada 7 kali. Maka hak ni dia kata mana tadi? Walau taraka imamuhu at-takbirati. Okey. Silap. Sekali lagi. Kalaulah tu imam tersebut dia meninggalkan takbir. Satu masalah, dia meninggalkan takbir. Adakah makmum perlu takbir? Jawapannya tak perlu. Kalau imam tak datangkan takbir langsung, makmum tak perlu datangkan takbir. Kalau tu imam, masalah kedua, kalau tu imam melebihkan takbir, maka makmum ikut saja. Ikut hak lebih itu. Kalau imam, masalah ketiga, kurangkan takbir, maka kita pun kurangkan takbir. Ikut tu imam saja. Ikut tu imam saja. Sama ada takbir tersebut berlaku sebelum baca surah atau selepas baca surah. Tu royak dia. Sama ada sebelum baca surah tu imam takbir, dia ikut juga. Selepas baca surah tiba-tiba tu imam takbir, baca turut dia juga, asalkan sebelum rokok. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kat mana dah kita ni? Okey. Dan takbir. Kemudian membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iaitu sebelum daripada Fatihah, bukan sebelum daripada baca surah. Lepas kita baca surah Al-Fatihah, tidak perlu lagi ta'awudz untuk baca surah pilihan, tak perlu. Dan Fatihah kemudian baca surah, kemudian lepas ta'awudz baca Fatihah, tu rukulah. Kemudian baca surah. Okey, surah apa yang sunat baca ketika sembahyang hari raya? Dia ada beberapa cara. Pertamanya, cara yang paling afdal, sembahyang hari raya rakaat pertama baca surah Qaf. Baca surah Qaf tu lengkap, bukannya separuh-separuh. Surah Qaf. Rakaat yang kedua baca surah Iqtarabatis Sa'ah sampai habis. Tu rakaat kedua. Baca surah panjang begitu meskipun imam menjadi imam kepada satu masjid yang tidak terbatas makmumnya. Mana makmum siapa-siapa boleh mari. Walaupun tak redha sekalipun, sunat untuk dia baca begitu. Macam surah As-Sajdah dengan Al-Insan subuh Jumaat, walaupun makmum tidak redha sekalipun, tetap sunat. Kerana dia ada tuntutan khusus baca surah yang sunat ketika mana sembahyang tersebut, tanpa mengambil kira redha imam, redha makmum. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, boleh juga dia baca sunat, baca surah Al-A'la rakaat pertama, surah Al-Ghashiyah rakaat kedua, juga bacaannya dengan sempurna. Kerana kedua-dua ni Nabi SAW pernah buat. Tetapi yang lebih utamanya hak tadilah, rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua surah Iqtarabatis Sa'ah. Kemudian begitu juga kalau baca surah itu dalam sembahyang hari raya, sunatnya dalam keadaan jahar. Sunat dalam keadaan jahar, bukannya sir. Kerana walaupun qadha sekalipun, walaupun sembahyang qadha sekalipun, sunatnya baca jahar, bukannya baca dalam keadaan sir. Habis. Dan sunat mengangkatkan tangan seorang kedua-dua tatkala takbir yang 7.
dan 5 itu. Takbir itulah berbetulan dengan kedua bahu. Ni dua bahu. Yang mana ibu jari akan bertentangan dengan cupi belah bawah ni, dan jari telunjuk ataupun jari atas kita ni akan bertentangan dengan atas ni. Kemudian tatkala takbir yang 7 berbetulan dengan kedua bahu seperti kelakuan takbiratul ihram, seperti kelakuan takbiratul ihram. Macam biasalah, habis selesai bab sembahyang raya. Lafaz 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 niat sembahyang nisfu Sya'ban. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, dalam kitab Bushral Karim, dalam kitab Tuhfah Nihayah, sembahyang nisfu Sya'ban bid'ah dalalah. Tak ada sembahyang nisfu Sya'ban, tak ada. Sembahyang ni antara bid'ah yang qabihah. Tulis situ bid'ah yang dalalah, bid'ah yang qabihah ialah antaranya sembahyang raghaib, dia panggil sembahyang raghaib pada awal Jumaat Rejab. Sembahyang raghaib pada awal Jumaat bulan Rejab, hak tu bid'ah dalalah. Lagi pula sembahyang nisfu Sya'ban bid'ah dalalah. Kerana hadis yang berkaitan dua sembahyang ni batil dan maudhu'. Tu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahyang yang termaktublah kitab kita ni baca sajalah. Tidak ada sandaran yang jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadisnya itu batil dan maudhu'. Tu disebut dalam Hasyiah I'anatul Talibin, Bushral Karim, Nihayatul Muhtaj dan Tuhfatul Muhtaj. Usalli sunnata lailati nisfi Sya'ban rak'atain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Aku sembahyang sunat malam nisfu Sya'ban 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selesai, abaikanlah. Kemudian lafaz niat puasa yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Tu Jadi kita disunatkan untuk berpuasa pada bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya, kerana Nabi SAW kebanyakannya puasa pada bulan Sya'ban. Hari-hari dalam bulan Sya'ban tu banyak yang Nabi puasa. Cumanya tertentu puasa 15 tu tak tentu. Cuma mungkin musannaf kita ni nak ajar niat puasa Sya'ban tu ya. Sebab kalau seseorang itu berniat berpuasa pada selepas nisfu Sya'ban, iaitu hari ke-16 Sya'ban sehingga akhir, kalau dia tidak pernah puasa sebelum 15 Sya'ban, hukum dia haram. Hukum dia adalah haram dalam mazhab kita Asy-Syafi'iyah. Kecuali dia ada qada, dia ada nazar, dia ada puasa kafarah, itu boleh lah. Ataupun sembahyang sunat, ataupun puasa sunat yang sudah menjadi adat, itu boleh. Isnin Khamis, maka selepas 15 Sya'ban, Isnin Khamis boleh puasa. Ataupun puasa dia Selasa Rabu, selepas 15 Sya'ban boleh puasa Selasa Rabu saja. Hak lain tak boleh. Kira adat tu sebelum 15 Sya'ban walaupun sekali. Tak mestinya 2-3 kali. Sekali pun memadai dalam fiqh, dipanggil adat. Beza dengan akidah. Kalau dalam bab akidah nak panggil adat sekurang-kurang 2 kali. Dalam fiqh mazhab Syafi'iyah nak kira adat sekali saja. Macam dalam bab istihadah. Mubtada'ah tu dikira mubtada'ah orang yang baru mulai haid, kerana dia tu belum pernah sama sekali datang haid. Lepas tu bulan depan datang semula, dia menjadi mu'tadah, orang yang sudah beradat haid. Walaupun sekali je dia mari haid dulu. Beza dengan mazhab Hambali dalam bab haid ni, dia nak kata adat mu'tadah tu 3 kali sekurang-kurangnya. Jadi nisfu Sya'ban ni boleh puasa. Yang ni nisfu Sya'ban yang kedua. Nisfu Sya'ban yang kedua bolehlah. Iaitu bukan nisfu Sya'ban, nisfu yang kedua, nisfu tsani. Adapun nisfu awal memang boleh. Nisfu tsani dengan syarat dia ada adat puasa sebelumnya, ataupun puasa qada, ataupun puasa kafarah, ataupun puasa nadar.
Kalau kita kata ada tak puasa khusus nisfu Syaban, setakat ni kita jumpa tak jumpa lagi. Sekali setakat ni kita jumpa tak jumpa lagi. Macam pelik ayat tu. Setakat ni tak jumpa lagi lah. Itu yang nak kata. Secara khusus tak jumpa lagi. Sama ada kitab-kitab fiqh yang membahaskan puasa sunat kok ataupun tak ada lagi lah yang kita jumpa nisfu Syaban. Kemudian, jadi kalau anda kata dia puasa pada nisfu Syaban, tak pernah ni puasa sebelum-sebelum ni. Nisfu Syaban dia pernah puasa. Ni baru first time dia puasa. Sebelum-sebelum ni tak ada pun puasa. Maka esok hari ke-16 dia boleh puasa lagi. Hari ke-17 dia puasa, dia boleh puasa lagi. Hari ke-18 dia puasa, dia boleh puasa lagi. Hari ke-19 tak puasa. Hari ke-20 tak boleh puasa dah. Ni kalau puasa betul-betul lah daripada nisfu Syaban sehingga masuk nisfu kedua. 15 Syaban dia puasa. Okey. 16 pun dia puasa. 17 dia puasa. 18 dia puasa. 19 dia puasa. 20 tak puasa. 21 tak boleh dah puasa. Tu kalau tidak ada adat sebelum daripada 15 Sya'ban. Habis. Nawaitu sawma ghadin min yawmi nisfi Sya'ban sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja ku puasa esok hari daripada hari nisfu Sya'ban sunat kerana Allah Ta'ala. Habis selesai. Inilah kaifiyat, inilah mana akan datang ni. Kaifiyat cara membaca doa pada nisfu Sya'ban. Doa nisfu Sya'ban yang kita amal, sekali bacaan Yasin 3 kali, khilaf ulama. Khilaf ulama adakah dianjurkan ataupun bid'ah, khilaf. Kalau Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Ma Hadha Sya'ban tu, dia kata sunat juga, boleh tak ada masalah buat Yasin 3 kali dengan niat 3 tu dan baca doa dengan syarat dia tidak qasad. Hak tu memang dianjurkan secara khusus oleh syarak. Dia tak niat tu. Sebab tak ada pun dalam hadis gitu. Jangan qasad, itu adalah ibadat yang khas yang berlaku pada malam nisfu Sya'ban. Cuma boleh buat atas dasar memang kita nak baca Quran Yasin 3 kali dengan kita nak doa berdasarkan muafakat bahawasanya malam nisfu Sya'ban itu malam yang dimakbulkan doa oleh Allah Ta'ala, seperti mana disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab dan dinukilkan oleh para fuqaha Asy-Syafi'iyah berkaitan dengan perkataan Imam Nawawi berkaitan dengan malam-malam yang mustajab doa, antaranya nisfu Sya'ban. Tu kata Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Adapun ulama lain ada yang menentang, kata tidak ada asal, batil dan sebagainya. Ini khilaf. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, inilah kaifiyat membaca doa pada nisfu Sya'ban, bahawa hendaklah sembahyang sunat kemudian yakni selepas daripada maghrib 2 rakaat. Sembahyang ba'diyah lah kita kata, bukan sembahyang yang khas. Tak ada sembahyang khas di sini. Maka ayatnya ayat sembahyang yang pertama, yakni rakaat pertama. Kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan ayatnya ayat bacaan seorang yang kedua, yakni rakaat kedua. Kemudian yakni selepas daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Jadi sembahyang sunat qul ya qul huwallah. Kenapa baca qul ya qul huwallah? Dari sudut bacaan sunat surah ni, dia sunatnya rakaat pertama bacaan surah lebih panjang daripada rakaat kedua. Tu sunat yang pertama. Rakaat pertama mesti lebih panjang surah dia, ayat dia berbanding dengan rakaat kedua. Sunat yang kedua ialah surah yang dibaca rakaat kedua dengan rakaat pertama dengan rakaat kedua tu mesti tertib. Mesti apa dia? Mesti tertib. Tertib apa dia? Tertib mushaf. Tertib mushaf. Contoh qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas al-baqarah. Begitu. Cuma ada kemusykilan kalau berlaku pertembungan, nak ra'i ayat panjang rakaat pertama, ayat pendek rakaat kedua ke dengan tertib mushaf, bertembung macam mana? Contoh kita nak baca surah Alam Nashrah, okeylah panjang, lebih kurang 5 ayat. Kemudian rakaat kedua baca qul huwallah. Okey, kita ra'i sunat yang pertama, rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Tapi kita tidak ra'i tertib. Sebab lepas Alam Tarokai bukan qul huwallah, surah lain. Maka bagaimana?
Maka kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfah, sunat kita dahulukan ra'i tertib walaupun ayat rakaat pertama pendek. Jadi contohnya kalau kita baca qul huwallah, sunat baca qul a'udzu birabbil falaq walaupun rakaat pertama pendek bacaan dia berbanding rakaat kedua. Hak tu sunat yang perlu diraikan. Jadi hadis pula qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, mari mana qul ya ayyuhal kafirun lepas qul ya, bukannya qul huwallah dari suruh nisbah tertib mushaf. Oh, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sembahyang sunat baca qul ya qul huwallah illal warid, malaikat warid. Kalau warid Nabi sallallahu alaihi wasallam baca begitu, maka tak ikut dah tertib mushaf, tak ikut dah panjang pendek, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata, tak ikut dah. Jadi sunat juga baca qul ya rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, bukan dengan sebab tak ikut tertib ke ayat panjang pendek ke, bukan. Hak tu dikecualikan dah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Tengok. Jadi mazhab Syafi'i ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya tak ikut Nabi. Dan ayatnya habis selesai. Kemudian memberi salam. Habislah sembahyang. Beri salam ni makna habis dia punya sembahyang. Lepas habis tu maka membacalah Yasin 3 kali. Inilah biasa yang kita buat ni. Dengan niat baca Yasin 3 kali, yakni bukan qasad ibadat yang khas dalam syarak. Kerana tidak ada dalil yang khas suruh baca Yasin 3 kali. Itu yang kita punya ada sudah yang mereka tak faham. Jangan kata i'tiqad khas pula. Tu jadi bid'ah lah pula. Dengan niat yang pertamanya, ini niat pertama baca Yasin tu minta panjangkan umur. Kerana ibadat kepada Allah Ta'ala, panjangkan umur, sihat tubuh badan, boleh mengaji lagi, hak kahwin, boleh lagi berbakti pada isteri, bakti pada suami. Panjang umur. Dan niat yang kedua minta rezeki baik serta halal, kerana bekal kuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta rezeki baik serta halal. Rezeki baik tak mesti halal, rezeki halal mesti baik. Rezeki baik tak mesti halal. Apa dia? Rezeki baik tak mesti halal. Baik itu untuk kita dah. Banyak silap. Yang kedua minta rezeki banyak serta halal. Situ. Rezeki ni luas. Sama ada harta dipanggil rezeki, ilmu dia panggil rezeki, isteri dia panggil rezeki, suami dia panggil rezeki. Rezeki belakang tu. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau orang yang belajar sungguh dalam agama ni, dia belajar sungguh, maka takaffalallahu ala rizkihi, Allah Ta'ala akan tanggung rezeki dia. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Syarqawi ala al-Hidi-Hidi. Dan boleh tengoklah dalam syarah-syarah hadis ke, dalam ayat Quran, hadis banyak menyebutkan orang yang belajar kerana Allah Ta'ala, bukan semata-mata nak kerja ke apa, tak. Dia memang belajar ya. Takaffalallahu ala rizqihi. Allah Ta'ala akan menanggung rezeki dia. Bahkan rezeki dia itu berlaku tanpa disangka-sangka. Tu kerana bekal kuat, sebagai bekal kuat mampu ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia rezeki tak banyak, sakit pula, nak ibadat payah dah. Walaupun boleh ada cara nak buat ibadat dalam keadaan sakit, tapi payahlah. Dan niat yang kedua minta rezeki banyak, betul. Dan niat yang ketiga minta tetapkan iman, yakni supaya tidak murtad, tidak fasik dalam i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maka membacalah doa ini, Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alayka, ya dzal jalali wal ikrami, ya dzal tawli wal in'ami, la ilaha illa anta dhahral lajina wa jaral mustajirina wa amanal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi shaqiyan aw mahruma aw matrudan aw muqattaran alayya fi rizqi famhu Allahumma bifadlika fi ummil kitab shaqawati wa hirmani wa tardi wa iftara rizqi wa iqtara rizqi
wathbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qawluka al haqq fi kitabika al munzal ala nabiyyika al mursal yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ilahi بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم مكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اصرف عني من البلاء elokkanlah aku daripada bala. Ma a'lam, apa yang aku tak tahu, wa ma la a'lam, apa yang aku tahu, wa ma la a'lam, dan apa aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jerah bahasa. Kalau cerah kurang takbir. Siapa tu kurang tu? Imam. Lepas tu? Ikut saja kurang tu, tak payah tambah. Kalau imam lebih kita tak ikut. Tak datang. Sebab dia sunat. Tu. Cerah? Okey. Tak tertib. Tertib ni dia ikut turutan mushaf. Macam Baqarah, Ali Imran, Nisa gitu. Soalan lagi? Tadi ada soalan tu. Apa? Dah tutup live habis ya. Rehat pula 5 minit. Sahur. Okey. Tak berniat. Itu ada setengah pendapat kata sah dah. Cuma kitab Busyra Karim dia kata kalau dia tu semata-mata sahur untuk kosak beri kekuatan untuk puasa esok hari, tetap tidak sah kalau tidak ada niat. Itu dalam Busyra Karim. Kalau yang kata sah tu dalam kitab Iqna' maksudnya. Dalam kitab Iqna'. Ada yang khilaf jugalah dalam bab ni, wallahu a'lam. Cuma kitab Busyra, kita rujuk Busyra Karim, tak tengok kitab lain. Dia kata tak sah kalau tak ada terselar ataupun mulahadhah, ada terlintas hati berkaitan niat puasa. Tetap tidak sah. Dia kata walau, mana ghayah tu ghayah li raddi. Dia tak setujulah pendapat yang kata sah tu. Lepas tu dia kata sunat untuk dia niat puasa ketika berbuka puasa dan ketika sahur. Ketika berbuka puasa takut lupa. Ketika sahur kerana ra'i khilaf kata tak sah niat puasa awal dan tak sah niat kalau dia buat perkara-perkara yang membatalkan puasa ketika mana waktu malam tu, seperti bersetubuh, makan dan sebagainya. Guna ra'i tu dia kata sunat. Okey, lagi perempuan haid nak pergi sembahyang Jumaat. Ya, yang sunat mandi Jumaat ni ialah ketika dia nak sembahyang Jumaat. Bukan dengan khutbah. Bukan khutbah tu kalau untuk sembahyang raya. Tu dengan khutbah. Dan kalau dengan khutbah pada hari raya tu sunat mandi raya sebab harinya, bukan sebab sembahyang. Jadi kalau perempuan haid nak dengar khutbah Jumaat, tak sunat untuk dia tu mandi sebab dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang. Jadi bila tak sembahyang, dia tak sunat untuk dia mandi Jumaat. Tapi kalau mandi lain, mandi sunat lain, mandi sunat haji tu, apa benda tu, masuk Mekah apa semua tu, ketika tu sebelum mandi sunat berwudu. Ketika tu boleh wudu. Lagi? Wallahu ta'ala a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Tak payahlah. Rehat 5 minit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.